Alright semua, Assalamualaikum. Pagi. Pagi. Bersama dengan saya, kita ada tetamu istimewa untuk mingguan live bersama Salescape. Macam biasa, anda bersama dengan saya, Maria Hassan, dan saya nak kenalkan kepada anda, pakar marketing hari ni yang kita bawakan khas daripada Funny Evo. Kalau minggu lepas kita ada Coach Kimi yang ajar teknik rahsia macam mana nak promote dekat Facebook. Lagi power. Alright. So ada banyak feedback positif yang kita dapat. Alhamdulillah. So that's why siri yang Salescape bawakan pada kali ni, yang episod macam ni mendapat banyak sambutan. Oh luar biasa ni. Sebab kita perasan ada survey Tuan Syafiq nama dia. Saya akan kenalkan pada anda siapakah Tuan Syafiq sebenarnya. Klik share dulu. Yes, betul. Tag 3 orang kawan, share 5 tempat. Betul, ini pakar marketing cakap tolong share. Kalau anda nak belajar lagi banyak benda, rahsia yang bakal dikongsikan, tolonglah share link ini supaya kawan-kawan anda punya family pun dapat manfaat yang sama. InsyaAllah. InsyaAllah. So Tuan Epik ni, saya panggil Tuan Epik. Nama sebenar adalah Syafiq Supena. Yes. Tapi saya panggil Tuan Epik. So Tuan Epik ni adalah pakar marketing yang ada banyak pengalaman dan Tuan Epik sendiri ada banyak pengalaman handle agent, betul tak? Betul, exactly. Saya difahamkan. Mungkin Tuan Epik boleh share sikit apa perasaan live first time dengan Salescape? Saya first time live dengan Salescape ni. Jadi perasaan tu memang teruja kan. Kata orang lavava. Alright, so insyaAllah saya dijemput oleh tim Salescape untuk sharing dengan anda bagaimana untuk anda gandakan jualan dengan menggunakan platform Salescape. Betul. Dan hari ni topik yang kita bawakan special. Alright. Sebab kita bawa topik ni bukan short sendiri Tuan Epik. Tapi sebab kita dapat feedback daripada kita punya pengguna. Alright. Kat mana yang dia orang stuck. I see. Yang kat mana dia orang stuck itulah yang kita akan tampilkan dan kita bawa, bukan saya sebab saya memang kurang ilmu pasal marketing. Kita bawa orang yang memang ada bertahun-tahun pengalaman bawa sales. Banyak sangat sales masuk ke dalam kita punya website dan di kebanyakan platform. Betul? InsyaAllah, betul. Betul So, saya mewakili pengguna Salescape. Anda bersedia untuk belajar. Topik kita pada hari ini ialah macam mana nak pancing pelanggan baru. Pelanggan baru. Nak pancing. Pancing Kenapa pancing, Tuan Epik? Pancing sebab nak naikkan jualan lah, betul tak? Kan? Jadi majoriti saya yakin anda yang join live pada lunch ni, anda yang memang nak gandakan jualan bisnes anda. Kalau ya, tolong komen ya. Saya doakan anda yang hadir ni dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. So insyaAllah ilmu ni ilmu Allah. Apa juga yang saya kongsi adalah daripada pengalaman yang mungkin anda boleh adapt dan apply pada bisnes anda. Alright? Betul. Dan sebelum kita start, kalau anda kat luar sana tu tolong jangan kedekut ilmu. Boleh share dahulu link sebelum Tuan Epik start. Yes, klik share dan tag rakan-rakan anda dan komen dan tolong komen kat bawah sebab saya tak nampak pun komen ni. Bila tak nampak saya tak tahu anda dapat ke tak, dengar ke tak apa yang bakal saya kongsikan. InsyaAllah sebanyak perkara yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi saya minta anda share, jemput rakan-rakan anda untuk join live ni
Dan saya minta anda tag 3 orang kawan dan jika dah komen done. Boleh komen tolong dekat komen. bawah. Jangan jadi CCTV. Betul, kita ada kita punya pengguna kita. Kita punya follower Zulkifli. Hai Zulkifli, hai Salman, hai Muhammad Haikal. Tuan Haikal. Tag kawan anda dan share link ni. Yes, share, klik button share. Klik button share. Sebab apa? Saya percaya sebaik-baik manusia yang memberi manfaat pada manusia lain. Jadi kita nak share supaya kita dapat jadi manusia yang terbaik. Alhamdulillah. Tuan Zulkifli dengar Alhamdulillah. Alright. Okay, so saya ada satu slide. Tuan Epik. Baru nampak komen. Baru nampak komen. Wow. Okay, jap. Sebelum tu saya nak setting sikit supaya anda boleh nampak dengan jelas. Okay. So, Tuan Epik, kita punya topik pada kali ni. Iaitu macam mana nak pancing pelanggan baru. Yang pertama ialah bukan baru je, tapi yang berkualiti. Berkualiti, of course. Macam mana kita nak cari ni? Kita satu Malaysia ni, tapi saya kita punya pengguna. Asyik-asyik jual pada orang yang sama. Asyik-asyik forward link pada kawan-kawan, pada family. Macam mana nak dapat pelanggan baru yang mungkin daripada Sabah. I see. Yang mungkin daripada Kedah. Macam mana tu? Alright. Okay, no problem. InsyaAllah saya akan share banyak perkara. Yes. So boleh share ke sekarang? Boleh je. Sebelum Tuan Epik start, ada satu pengguna yang saya nak kenalkan pada Tuan Epik. Alright. Okay, nama dia adalah Tuan Akasha. Okay, Tuan Akasha. Tuan Akasha ni adalah pengguna Saleskip. I see. Jadi dia dah menggunakan Saleskip. Dia adalah ejen Kowe daripada Sabah. Alright. Dan saya harap Tuan Akasha okey dekat Sabah sebab saya dengar cerita Sabah teruk sekarang. Itulah dah kena PKPD. Betul. Saya harap Tuan Akasha kalau anda sedang menonton live ini boleh komen. Okay. So, Tuan Akasha hari tu dia dah guna Saleskip dan dia dah berjaya jana ada peningkatan sampai 30k PV. PV ni kalau ringgit berapa? Kalau ringgit, tadi saya sempat kira sikit, 4,500. Okay, tapi saya tak pasti dia punya kesahihan dia. So anda yang ejen Kowe boleh komen. Betul ataupun tidak. Okay, saya dikabarkan yang 30,000K, 30,000 PV ni bersamaan dengan komisen RM4,000 lah. Termasuk bonus. Alright, okay. Okay, so ni kalau Tuan Epik nampak kat sebelah ni, inilah contoh yang kita buat. Okay, Tuan memang Akasha buat cantik sendiri. betul lah Saleskip ni. Ini memang tengoklah siapa yang buat dia kan. So Tuan Epik, cuma satu masalah Tuan Epik. Apa masalah dia? Tuan Akasha guna order form, dia guna sebagai katalog produk. Sekejap saya tunjukkan. Okay. So dekat sini, sekejap ya. Tuan, ini adalah page asal yang Tuan Akasha gunakan. So Tuan Akasha guna macam ni. Okay, dia guna berbentuk direct jual ni. Direct jual. Okay. Dan sebab itulah ada satu soalan yang kita nak jawab pada hari ini yang Tuan Epik boleh tanggungjawab. Alright, macam mana nak pancing pelanggan baru dengan Saleskip? Betul. Dan adakah dia sesuai untuk semua produk? Itu yang ramai orang tanya kan? Banyak orang tanya. InsyaAllah saya akan share. Alright, boleh saya teruskan? Okay, alright, silakan. jadi insyaAllah, jadi kalau tengok dalam kes ni, saya yakin majoriti anda yang tonton live ni adalah pengguna-pengguna Saleskip, betul tak? Jadi ada yang mungkin anda buat F&B kan, cuba komen kat bawah, apa bisnes anda buat? So that mungkin kalau anda share apa bisnes anda buat, saya ada idea-idea tu saya boleh bagi idea, free-free je dapat idea kan. Jadi boleh komen apa bisnes anda buat. Jadi satu perkara yang anda perlu faham bila kita menggunakan Saleskip ni, Saleskip ni sebenarnya adalah website. Itu je. Yes. Kalau dulu tanpa Saleskip nak buat website, ya Allah ya Rabbi, kan? Seminggu nak bagi. Itu tahap madilah, dia level kayangan. Kalau macam saya yang marahin buat website ni pun kalau dia seminggu, saya mau sebulan lah boleh siap kan. Tapi point ni adalah buat website ni tak susah, tapi kalau kita ada ilmu, dia mudah. Cuma dia agak teknikal. Dan oleh sebab itulah kita adakan produk Saleskip ni, kerana dengan Saleskip ni kita boleh buat website sepantas 10 minit. 10 minit. 10 minit saja. Sebenarnya saya rasa bukan 10 minit. Bawah lagi. Tengok cara ni, sebab saya ada main-main juga kan. Saleskip ni memang drag and drop. Memang sangat cepat. Ni ada yang kata apa, buat bisnes SIM card, rate 1. Ada buat coklat. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan share. Okay, now. Bila kita cerita tentang website ni, satu benda kita kena faham. Bila kita ada Saleskip,
Saleskip ni adalah kedai kita. Kedai. Jadi kedai ni kita dah bina. So masalah ramai orang adalah dia dah ada kedai tapi dia tak ada strategi macam mana nak bawa orang datang ke kedai. Jadi kalau sekadar ada kedai tapi kita tak ada strategi untuk bawa orang masuk ke kedai, kedai tu akan lama-lama jadi rumah hantu. Itulah cerita dia. Jadi apa yang saya nampak dan saya perhatikan banyak komen-komen mereka-mereka yang gunakan Saleskip. Mereka guna, alhamdulillah saya nampak buat landing page ni memang TikTok, cantik, produk memang ada masa depan. Cuma kenapa kadang-kadang ada di antara anda yang berhadapan dengan isu anda tak berjaya jana jualan adalah kerana faktor anda tak cukup bawa orang masuk ke kedai anda. Kerana saya perhatikan banyak di antara anda yang menggunakan, contoh anda dah ada website, anda pun bagilah link ni dekat WhatsApp. Anda pun bagilah link ni kat group. Anda pun bagilah link ni kat personal Facebook. Boleh, bagus, tak ada masalah. Tapi dengan anda bawa bagi link ke tempat-tempat ni, masalah dia adalah anda tak boleh nak tracking berapa banyak orang yang masuk ke website anda. Sebab itulah dengan anda adanya Saleskip ni, kalau anda ada ilmu menggunakan Facebook Ads, IG Ads, dia sangat-sangat lagi bagus. Sebab tu anda kena faham. Ada Saleskip saja, kalau anda tak bawa masuk orang untuk datang ke kedai, dia tidak akan menjadi makna apa-apa. Itu golongan pertama. Tu saya nak bagi tahu. Jadi kepada anda yang tengah live bersama dengan saya, ada isu ni, mohon tobat nasuha lah sekarang. Kan? Jadi anda kena ada strategi macam mana nak bawa trafik. So di Funnel Evo kita ada banyak kelas-kelas macam mana nak run iklan, nak bawa iklan masuk ke dalam, bawa pengunjung masuk ke dalam kita punya Saleskip, semua tu kita memang ada ajar. Tapi point yang anda kena faham, itu yang pertama. Kenapa jualan tak berlaku walaupun anda dah ada Saleskip. Okay. Tapi ada juga yang kata, saya dah buat dah ramai dah orang masuk apa semua kan. Banyak kan. Dan saya dimaklumkan, Saleskip ada fungsi, ada function yang mana kita boleh check berapa ramai pelawat yang masuk ke website. Betul tak? Boleh check. Jadi kejap lagi mungkin Madi boleh share, Cik Madi boleh share dekat mana nak tengok visitor yang masuk ke website. Tapi penting anda kena tahu benda tu. Alright now. Sekarang ni katakanlah anda, saya assume lah, saya bersangka baik. Anda ni dah bawa banyak masuk orang untuk tengok website anda. Katakanlah anda run FBS lah, apalah. Tapi masih lagi sale dipanggil suam-suam kuku kan. Ataupun sendu. Okey, jadi bila anda dah buat iklan ataupun dah buat marketing untuk orang masuk ke dalam website anda. Tapi bila jualan tak berlaku, selalunya dia ada 3 sebab je. 3 sebab 3 sebab je. Sebab yang pertama adalah mungkin target market anda salah. Contoh, macam mana nak bagi contoh contohlah, anda ni yang saya tengok ni, ada yang macam-macam jual Avon, jual tudung, jual coklat. Contoh Tuan Salman lah saya ambil kan. Jual coklat. Coklat ni, target market ni selalunya siapa? Selalunya lah kan. Selalunya. Cuba kita brainstorm. Apa kebanyakan target market? Dan kita tengok coklat ni selalunya Madi, kalau coklat siapa yang makan? Budak-budak lah kan. Kalau orang berumur yang umur 60 tahun yang memang kena kencing manis, agak-agak nak makan tak coklat? Mungkin yang jenis dia jenis kata apa? Dia bukan ketegak kata orang Kedah kan. Dia kata apa? Dia degil lah bahasa direct dia kan. Dia makan lah kan. Orang Kedah, orang lupa orang Kedah. Okey. Jadi katakanlah mungkin dia degil, dia makan orang coklat. Jadi katakanlah anda buat iklan target pada orang yang 60 tahun ke atas, dah tentulah tak berlaku jualan sebab mereka ni ada macam-macam halangan. Nanti kan makan coklat, kena takut potong kaki kan. Pakcik dah tua dah tak selera nak makan manis-manis. Inilah ayat-ayat yang mak ayah kita pun repeat, betul tak? Jadi target market kena betul untuk pastikan jualan yang berlaku. Yang kedua, tadi yang pertama target market. Kepada yang ada bersama dengan saya, tolong komen. Belajar supaya kawan-kawan yang lain boleh dapat nota tu. Anda catat. Yang pertama, target market kena betul. Ini kalau anda buat marketing untuk anda promosikan website Saleskip anda kena pergi pada targeting yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang target market anda dah betul. Contohnya ada yang kata jual Noah kan. Ila Osman kata jual Noah. Jual Noah target pada contohnya wanita kan. Of course wanita yang nak kelihatan cantik, lebih confident, nampak kulit flawless kan contohnya kan. So target kita nak betul. Dah betul dah target. Cuma copywriting tak menarik kan. Tak ada idea. Tak ada idea. Selalu tak ada idea kan. Copywriting tak menarik apa semua. Tak apa, idea tu saya boleh bagi. Cuma point dia,
copywriting dengan gambar ni antara faktor kenapa jualan susah nak berlaku. Sebab kita kena faham satu perkara, bila kita buat iklan, tak kira lah anda buat di grup ke, anda buat di Facebook Ads ke, anda buat di WhatsApp sekalipun, malah walau anda buat dekat mana-mana tempat pun, bila kita buat iklan, kan kita ada copywriting kan, copywriting tu apa, yang ayat-ayat kita tulis kan, saya rasa semua dah faham. Macam biar ni, saya tunjuk sekarang. Macam ni ke? Copywriting. Tapi ni copywriting di dalam SalesKit, maksud saya, copywriting di luar kan kita buat website mesti kita create posting. Lepas tu ada copywriting kan untuk bawa dia masuk ke SalesKit. Copywriting tu sendiri sangat penting sebab anda kena faham. Kita berada dalam satu keadaan, kalau kata orang putih dipanggil clutter world. Dunia yang penuh dengan noise. Kan? Sebab tak payah cakap jauh, kita sendiri. Kadang-kadang buka handphone, lepas tu nampak iklan macam nak beli sesuatu. Tiba-tiba ada orang panggil, datang balik. Kat mana tadi Lupa. Betul tak? Sebab kita dah disrupt, diganggu oleh. Jadi point dia adalah, bila kita buat iklan, copywriting media sangat penting. Copywriting buat macam mana, gambar pakai apa, video pakai apa. Ini menentukan sama ada orang stop pada iklan anda dan klik pergi ke SalesKit anda ke tidak. Jadi ini benda yang paling penting. Kalau ini pun anda tak buat, memang jawabnya tak adalah ramai pengunjung masuk ke website. Betul. Anda buat iklan tapi orang buat tak kisah, orang buat tak layan kan, orang buat tak peduli. Jadi tadi saya dah bagi tahu. Yang pertama, target market kena betul. Siapa target market ideal? Anda kena define. Kadang-kadang kata produk saya ni sesuai untuk semua orang. Ya betul. Tapi kebarangkalian tinggi ni siapa yang membeli? Itu satu. Yang kedua, bila kita dah kenal pelanggan, secara jujurnya, buat copywriting ni tak susah bila kita kenal pelanggan. Masalah berlaku bila tak kenal pelanggan. Bila kita dah biasa buat sale, dah kenal pelanggan, kita tahu apa masalah-masalah, soalan-soalan yang biasanya diorang tanya. Yang inilah dipanggil copywriting. Kita jadikan dalam copywriting. Contoh, bila kita buat jual produk skincare, mungkin masalah yang kita tengok bila kita jumpa customer kita, contoh saya pernah jual dulu produk jeragat. Walaupun saya pun tak ada jeragat dan saya pun tak tahu dia, saya pernah jual. Jadi jual produk jeragat. Bila saya masuk dalam market jeragat ni, saya faham, rupa-rupanya masalah perempuan ni bukan masalah tak ada produk jeragat. Masalahnya diorang ni dah try macam-macam produk tapi satu pun tak efektif untuk rawat masalah. Jadi boleh tak kita jadikan benda tu sebagai copywriting? Boleh. Tu saya cakap, bila kenal pelanggan, copywriting tak akan ada isu. Contoh, macam kes saya tadi, saya dah tahu, dia ada masalah jeragat, dah try macam-macam produk tapi semuanya tak jadi. So saya boleh buat headline. Bengang pakai macam-macam produk, satu benda pun tak jadi. Kan boleh jadi headline? Kan? Tapi itu produk lain, bukan produk kami. Contohnya, so kita ada dia punya part. Ini bukan copywriting di website, copywriting di posting. Okey, di posting di posting tu penting. Untuk tarik orang masuk ke website tu penting. Alright? Jadi bila dah ada copywriting yang betul, insya-Allah akan banyak pengunjung masuk ke dalam website. Tapi bila dah masuk, tiba-tiba masih lagi tak ada orang beli. Dia pergi pada faktor yang ketiga. Faktor yang pertama apa dia? Target market yang betul. Yang kedua, copywriting yang betul. Yang ketiga adalah offer yang menarik. Offer. Jadi ini yang banyak orang kantoi. Dan secara jujur tuan-puan, saya bagi tahu jujur, sepanjang pengalaman saya terlibat dalam dunia marketing, offer ni adalah memang super penting. Super penting. Kalau offer tak menarik, buatlah copywriting tahap moksha pun orang takkan beli. Kan? Sebab offer. Okay, now kita nak pergi lebih hari ni lebih kepada offer. Sebab saya yakin masalah banyak pengguna-pengguna SalesKit ni adalah mereka kadang-kadang bila dah bawa ke dalam website, mereka tak tahu. Contohnya ada yang isu, saya punya produk tak sesuai lah masuk dekat SalesKit. Saya tak tahu nak buat ayat macam mana dekat dalam SalesKit ni. Okay, so dia sebenarnya tak akan ada isu kalau anda jelas dengan offer apa yang anda nak bawa. Contohnya kan. Jadi saya akan pergi lebih petang ni, tengah hari ni pada offer. Topik ni saya bagi tahu jujur, super fantastic, menarik, lava. Tapi sebelum saya pergi, saya minta anda klik button share. Tag 3 orang kawan, button share.
Bukan apa tuan-puan, kita dalam majlis ilmu ni, para malaikat ada keliling kita mengaminkan doa kita. Jadi ini bukan untuk kami, tapi untuk kita bagi manfaat pada orang lain. Sebab benda ni free. Kami tak charge apa-apa pun dalam live ni. Tapi kita nak ilmu ni disampaikan seramai mungkin supaya ramai orang boleh dapat manfaat. Boleh? Alright, now. So saya nak pergi pada offer. Macam mana nak create offer? Okay, now. Bila cerita pasal offer ni, Madi ada nak cakap ke? Tak ada, saya nak bantu. Oh, nak bantu. Ya. Okey. Saya baru nak tunjuk satu skrin. Saya sebenarnya tak boleh dapat mic. Dapat mic memang tak boleh berhenti Betul, lah saya kan. selit pun susah. Tak apa, teruskan. Sebab Teruskan, menarik ilmu yang menarik. Share ni. Alright, so menarik. So offer yang menarik. So now, bila cerita pasal offer, kadang-kadang ramai orang pengguna-pengguna kita yang Madi, dia salah faham tentang offer. Dia ingat offer ni adalah promosi 70%. Betul. It's all about discount. Betul. Sebenarnya itu adalah salah satu je daripada offer. Sedang kalau contoh anda jual biskut yang anda jual itu pun dah offer sebenarnya. Isunya adalah offer anda menarik ataupun tidak. Macam mana nak tahu menarik ke tidak? Okay, so basically macam ni. Bila anda buat offering ataupun buat tawaran, sebab anda nak letak dekat sales kit anda ni, anda nak tawarkan apa? Nak orang beli biskut, nak orang download ebook, nak orang buat apa? Kan banyak benda anda boleh offer kat dalam website ni. Tapi clear satu offer je anda boleh buat sekali. Anda tak boleh buat banyak-banyak sebab dalam marketing kita tak boleh nak buat orang confuse. Tak boleh bagi pilihan. Kita kena satu CTA, call to action yang jelas. Call to action. Okay, now bila cerita tentang offer, sebenarnya offer ni dia ada dua jenis offer. Ni bukan saya cakap. Ni daripada seorang copywriter terulung dunia, Dan Kennedy. Wow. Dan Kennedy ni dibayar beratus ribu US dollar buat satu copywriting. Beratus ribu Yes, dollar. tapi dia tak ada dah nama dia Mendiang Dan Kennedy. Jadi satu copywriting website copywriting website dia buat, dia Wow. charge beratus ribu dollar dan dia memang sangat all timer season. So Dan Kennedy kata apa? Bila kita offer, dia ada dua jenis offer. Yang pertama dipanggil direct purchase offer. Direct purchase. Senang cerita bahasa Melayu dia lah. Direct jual, hard sell lah. Itu yang pertama. Itu jenis offer yang pertama. Contoh anda jual kowe. Adapun belilah kowe saya, inilah kowe yang terbaik, inilah model wilayah semua. Tu contoh direct jual. Macam Tuan Akasha buat ni dipanggil method direct jual. Tu offer jenis yang pertama. Offer jenis kedua dia tak macam ni. Dia masih lagi jual produk yang sama tapi dia tak terus tulis dekat sales kit ni untuk menjual. Dia gunakan sales kit ni untuk dipanggil sebagai lead generation offer. Tuan repeat. Saya tanya untuk pihak pengguna Alright. Lead tu apa? Lead. Lead ni prospek lah. Nama Lead tu je. prospek, Kita buat marketing online. Kena bahasa up sikit. Kan? Kita kena panggil nama glamour lah kan. Glamour. Kalau orang-orang biasa dia akan cakap bakal customer. Kita tak. Lead. So dia lead. belum beli lagi. Belum beli. So Bakal. kita panggil lead. Lead. Okay. Jadi bila ada dua offer tadi saya cakap. Yang pertama anda boleh buat dekat sales kit ni direct jual produk anda, ataupun yang kedua anda tak direct jual, anda guna lead generation offer. Lead generation offer ni mudah cerita lah. Pernah tak anda pergi dekat online ni kadang-kadang ada orang tawarkan ebook, consultation free. Itu semua sebenarnya adalah untuk dapat lead, dapat prospek. Ni contoh kita tengok dekat sales kit. Kalau anda tengok contoh dekat luar antara company yang biasa kita dengar. Siapa pernah dengar? Yunam Hair Care kan? Selalu kan? Masalah gugur, masalah rambut, Yunam Hair Care. Betul tak? Dia bagi free trial 3 bulan. Anda ingat dia suka-suka bagi, dia nak dapat prospek. Sebab dia tahu kalau dia cakap, inilah package Yunam Hair Care. Wow. Belilah package ni 27,000. Memang meninggal orang tak sempat nak beli Betul. lagi. Betul tak kan? Sebab mahal sangat. Betul, that's the thing. So apa yang dia buat adalah dia menggunakan teknik lead generation. Tapi kepada anda yang mungkin baru dengar benda ni, jangan terkulat-kulat, jangan risau, saya akan terangkan. Saya akan tunjukkan contoh macam mana produk kowe ni saya tukar daripada offer direct jual macam ni kepada lead generation offer. Saya akan tunjukkan. Okay, maksud Tuan Afiq ialah untuk ejen kowe yang Tuan Akasha guna ni, dia kurang sesuai kita jual direct dekat website. Kurang. Dan sesuai. kenapa sesuai? Kurang sesuai. Tu yang anda tanya. Sekarang ni ada dua. Lead gen offer, direct jual lah ataupun direct offer kan. Mana saya nak pakai ni? Ni ada yang tanya mana nak pakai ni. Okay, jadi nak pakai dia mudah. Pada anda yang live bersama dengan saya, ada 4 kriteria. Berapa kriteria? 4 kriteria. Saya minta anda klik button share
dan tag rakan-rakan anda untuk ajak mereka join live. Topik ni saya cakap jujur, topik yang sangat-sangat mahal nilai dia. Ni belajar daripada pengalaman dan air mata. Lepas dah rugi beratus ribu kan. Jadi kita belajar banyak benda kan. Okay, now basically bila cerita tentang offer dekat Saleskip, apa yang kita nak letak? Katakanlah anda jual coklat, ada jual Noah, ada jual Kowe, ada jual macam-macam lah, jual produk kan. Okay, sekarang ni ada dua pilihan. Anda boleh gunakan pendekatan direct offer. Direct jual dia produk anda. Macam ni. Yes, exactly. Ataupun anda boleh guna kaedah yang lead generation offer. Ni saya nak tunjukkan. Boleh share tak? Boleh. Okay, ini contoh saya pergi balik pada direct offer. So kepada yang baru live, saya tak nak anda tertinggal bas. Ni adalah contoh-contoh bentuk direct offer punya teknik. Yang mana dia ada produk, dia jual. Simple. Okay, ni direct offer. Okay, tapi macam mana dengan produk Kowe yang sama, saya transform kepada lead generation offer. So, dia akan jadi, ni saya ambil contoh jangan tiru headline ni. Headline ni tak power ni. Sebenarnya memang tak ada apa pun. Saya memang kita bagi idea je lah, contoh idea. Kan. Laporan sulit, 5 perbandingan penapis air terbaik bajet bawah RM100. So kalaulah saya bagi benda ni dan iklankan gunalah FB ke apa ke, orang yang nak beli water filter ni, dia pun bela-bela apa yang bagus, kuku ke Kowe ke, SK Magic ke, Alijerah ke yang bagus. Dia pun tak tahu mana satu yang bagus. Kalau dia sebagai orang yang baru nak masuk, cari penapis air bajet, agak-agak dia download tak ni? Confirm dia akan download. Sebab apa? Free satu. Yang kedua, menyelesaikan masalah dia. Tapi bila dia download ataupun dia dapatkan info ni, ni Saleskip boleh buat dipanggil opt-in form. Lead generation offer lah. Jadi katakanlah dia masuk dia punya nama, kalau tengok sini kan. Nama contohnya kan, Madi masukkan nama. Madiha. Satu epic lah. Okey. Boleh lah Madiha Madiha. boleh. Dia takut orang contact dia ni. Madiha. Saya masukkan. So saya nak tunjuk @gmail.com. Gmail .com saya tinggal. Alright. Ni contoh adalah dipanggil lead generation offer. Dia tak jual produk pun, dia bagi sesuatu benda yang free. Umpan lah, ada orang kata umpan, ada orang kata lead magnet, macam-macam nama lah, tapi dia adalah lead generation offer. So cuba klik dapatkan sekarang. Nombor tu bukan nombor sebenar cuba contact. Nombor Madi ni dia privacy sikit. Exclusive sikit. Okay, jadi point dia, bila dia buat macam ni, nanti bakal pelanggan tersebut akan pergi ke sini bila dapatkan sekarang dan dia kena klik sini. Ni semua boleh buat dengan Saleskip. Dan dia pun dapatlah. Contohnya website ke apa ke, dia boleh baca apa. Ni anda tulis lah sendiri kan. Untuk kes ni sebab kita bawa dia ke page lain. Page lain lah, jadi dia klik. Tapi point dia saya nak bagi tu anda, the moment orang tu masuk nama, email, nombor telefon, dia sebenarnya adalah bakal prospek anda. Leads anda. Sebab dia nak tunjukkan keinginan dia, minat dia. Tapi dia belum jadi customer. Dan bila anda dah dapat nombor telefon, sadaqallahul azim kan. Anda contact lah dia kan. Contact tu nanti saya ceritalah part follow up dan sebagainya. Tapi saya nak anda nampak je, offer ada dua. Direct offer ataupun lead generation offer. Jadi now berbalik-balik tadi, ada yang kata bila lah Tuan Epit nak share ni, saya duk pening ni nak pakai direct jual ke lead gen offer kan. Okay, now untuk anda tahu apakah method yang terbaik untuk bisnes anda, anda boleh try dua-dua. Satu. Ataupun anda boleh ikut guideline 4 perkara ni yang saya akan share dengan anda. Are you ready guys? Ready. Saya tak sabar nak dengar. Yes. Kalau dah ready, tolong komen, ya saya ready. Secara jujur Madi, saya bagi tahu jujur lah. Saleskip ni dia memang sangat bertuah. Konten-konten saya bagi ni konten-konten premium. Betul. Ni. Even saya pun tak tahu. Apa? Saya pun wonder. Apakah keempat kriteria yang saya exactly. Okay, 4 ni saya bagi tahu anda tak akan jumpa kat buku-buku. Ni berdasarkan daripada pengalaman saya dan saya berguru orang sana, orang sini dan saya belajar juga dan saya dapat 4 rumusan ni lah. Macam mana nak tentukan anda patut pergi direct jual ataupun lead generation offer. Alhamdulillah Tuan Zulkifli kata ready. Okay, alhamdulillah. Saya nak share. Okay, now yang pertama, bila anda nak pilih sama ada jenis produk offer anda nak direct jual ataupun lead gen offer, anda kena tengok anda punya produk yang anda jual. Tak kira lah produk ke servis. Okay, anda kena tengok produk dan servis yang anda jual ni, adakah dia mempunyai yang pertama USP yang kuat ataupun tidak. USP. Ada yang tak tahu USP tu apa? Ya, USP apa? Keunikan tu kuat.
Contohnya kalau anda sekadar jual skincare yang sama je macam orang lain, mungkinlah ada keunikan kan, tapi tak kuat. So dia punya cara dia lain. Tapi kalau anda punya produk tu memang keunikan dia tinggi dan anda seorang je yang jual, kan? Cara dia lain. Okay. Kalau anda punya produk yang memang ada keunikan yang kuat dalam market, contohnya anda jual, boleh bagi contoh lah, macam tadi jual coklat kan. Betul. Tadi jual coklat contoh coklat yang bulat-bulat kan, macam biasa kita makan. Dia tak ada keunikan, orang tak beli kat kita pun, orang beli kat supermarket. Sama je. Tapi tiba-tiba lah coklat dia ni lain macam. Mungkin coklat jenis pedas? Tak, okey, boleh lah kot Boleh kan. lah, Mandi boleh seorang je kot, kalau dia beli, saya tak belilah kan. Kan trend pedas. Contohlah keunikan. Orang lain tak jual, anda buat contoh produk tu coklat bersalut dengan 7 layer coating. Wow. Macam-macam lah anda buat. Contoh, ni unik. So bila unik, anda boleh gunakan pendekatan direct jual je. Tak perlu nak lead gen offer sangat. Sebab bila direct jual, produk anda tu sendiri dah menarik. So orang takkan fikir panjang untuk beli. Sebab produk anda tu dah menarik. Orang pun terus beli. Macam tu je lah. Tu kalau anda punya USP kuat. Tapi kalau anda rasa produk anda pun banyak persaingan, tambah pula anda ni agent, anda stokis. Siapa agent stokis dropship kat sini? Boleh komen tak kat bawah? Komen saya kan. Saya nak share. Jadi kebanyakan anda, bila anda contoh tadi saya nampak ada Noah kan. Contoh mungkin saya rasa Noah Selayang. Saya rasa mungkin agent ataupun stokis. Ila kan. Competition banyak. Bukan anda seorang je Noah. Orang lain pun jual Noah juga. Betul tak? Jadi macam kes macam ni, anda tak boleh jual direct. Anda kena jual secara lead gen offer. Contoh. Saya tak cakap lah kena buat. Contoh. Saya ada salah seorang daripada kita punya student Funded Evo juga. Dia buat macam mana tahu? Dia buat macam ni. Dia buat, dia jual skincare. Dia tahu isu terbesar dalam skincare adalah bukan produk skincare ni tak ada kat dunia. Bersepah produk skincare. Tapi isu wanita adalah nak cari produk yang serasi dengan kulit dia. Betul. Jadi kadang-kadang dia takut pakai ni tak ngam. Jadi dia buat umpan yang mana dia bagi, nak tak kita bagi free trial satu tube ni. Tapi bayar postage RM10. Tapi cerita bayar postage tu bila dah WhatsApp boleh cerita lah. Tapi dia bagi tahu siapa nak yang tester ni RM10 contohnya. Jadi itu umpan. Dia mendapatkan prospek tak? Dapat. Yes. Dia dapatkan prospek. Jadi itu salah satu contoh lah. So pertama nak tentukan sama ada nak go pada direct offer ataupun lead gen offer, USP produk kena kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena tengok harga produk yang anda jual. Kalau anda punya harga produk ni yang agak premium lah, agak mahal kan. Siapa nak saya share strategi nak jual produk premium? Say I kan. Nak recruit agent pun dia kira premium lah kan. Dia bukan, kalau dropship tu mungkin murah kan, semua boleh join. Tapi agent ni kan fikir 5-6 kali kan sebab nak keluar duit, bukan tak ada duit. Isunya orang kena fikir 5-6 kali kan. Jadi dia kurang sesuai kalau produk anda mahal ni, dia kurang sesuai kalau anda buat di direct jual punya style. Sebab orang dia nak bertanya banyak benda tau. Sebab nak keluar duit kan. Jadi kalau anda buat yang style macam contoh direct jual, bayar pakai payment online, susah nak membeli. Betul. Sebab orang nak tanya betul-betul, nak clearkan boleh percaya ke tak. Jadi untuk kes produk yang agak mahal, saya cadangkan anda gunakan teknik lead gen offer. Macam mana saya nak tahu produk saya mahal ke tak? Okay, dia macam ni. Mahal ni dia sebenarnya bukan terletak pada nilai ringgit tu. Dia tengok produk. Contoh, katakanlah skincare. Skincare ni standard harga dia RM70 ke bawah. Tu yang murah lah. Kalau dia dah masuk 100 ke atas, dia dah kira premium. Betul. Tapi tu dalam level skincare. So kita kena tengok. Kita tahu apa yang kita jual. Kita tahu pesaing kita siapa. Kita tahu kebanyakan orang jual harga macam mana. So itu yang saya panggil, dia panggil lead gen offer. Jadi kita buat strategi jual secara kita dapatkan lead. Macam kes orang buat insurans. Orang buat kukuh ke, orang buat kowe ke, skin magic. Produk ni memang tak mahal tapi dia bayar bulan-bulan, dia kontrak. Orang tak akan tertengok dekat website, terbeli. Dia tak ada istilah terbenda nak bayar tiap-tiap bulan ni. Kan? Orang mesti nak kena tanya ni, tanya tu. Jadi dia kurang sesuai kalau kita buat style macam Tuan Akasha buat tadi, direct jual. Dia tak sesuai. Betul. Dia lebih sesuai buat lead gen offer macam ni. Untuk dapatkan orang yang berminat kan dengan water filter ni. Contohnya bagi laporan, lihat laporan surit. Contohnya ni lah. Ni contoh laporan ni kan. Ni contoh dipanggil lead gen offer. So anda kena tengok harga anda juga.
Jadi clear Yang pertama, kriteria untuk tentukan lead gen offer ataupun direct jual adalah anda kena tengok keunikan produk anda. Kuat ke tak? Kalau keunikan tu ada tapi tak kuat sangat, kan? Kadang-kadang orang kata, macam mana nak tahu keunikan ni kuat ke tak kuat? Dia macam ni lah. Contohlah, saya buat niaga makan. Buat food truck business lah katakanlah. Kan? Dan saya nak unik. Apa yang saya buat? Saya cat truck saya colour pink. Unik tak? Unik. Tapi kita kena faham, orang datang pergi food truck, orang datang nak membeli ni sebab food truck tu colour pink ke sebab memang makanan tu? Sebab makanan. Makanan tu lah. Yes. Keunikan pink tu dia hanya menarik perhatian. Itu saja. Tapi dia bukan menjadi satu justification, penentu orang membeli. So, unik tu sepatutnya dibawa masuk dekat dalam produk dia. Contohnya dia buat laksa sarang burung berlayer-layer contohnya kan. Tu special kan. Jadi memang datang nak makan, orang memang suka laksa tapi nampak kita punya unik berbanding laksa lain. Tu maksud unik saya maksud. Okay, kena faham jadi itu pertama lah saya nak kupas panjang tapi saya bagi tahu keunikan menentukan anda kena direct jual ataupun lead gen offer lah. Dan yang kedua tadi harga, kalau premium go pada lead gen offer sebab susah kalau anda nak close kat website. Anda kena lead gen offer dan dapat nombor dia, anda call lah. Mungkin closing pakai phone dia lebih efektif. Jelas. Macam ada kemarin ada orang tanya dengan saya buat properti hartanah ni sesuai ke jual pakai Salesforce ke pakai website? Mana ada orang pakai payment gateway transfer 300,000 beli rumah? Betul. Tak ada, dia kena jumpa. Jadi kita gunakan lead gen offer. Faham Jelas alright. So now itu yang kedua lah. Pertama unik, kedua harga. Yang ketiga, anda kena tengok produk anda punya competition dalam market. Bahasa orang putih panggil saturation. Atau bahasa Melayu dipanggil ketepuan. Ke crowd. Contoh sekali lagi macam skincare. Anda jual produk yang dalam market berdarah. Semua orang pun jual. Semua jual. Banyak sangat competition. Exactly. Kalau anda cakap saya punya produk yang terbaik, anda yang claim terbaik, orang tak percaya anda. Macam ni lah penapis air. Yes, exactly. Penapis air pun banyak sangat orang yang jual. Exactly. Jadi point dia adalah macam mana bila kita ada competition yang tinggi punya produk, kurang sesuai kalau kita gunakan direct jual. Dia lebih kepada lead gen offer. Macam contoh tadi kan saya bagi tahu competition di kalangan ejen, Kowei. Banyak. Jadi kalau kita terus buat direct jual, bersepah je iklan orang lain pun buat. Betul. Apa keunikan? So kita kena buat sesuatu yang berbeza. Macam ni. So dia menarik perhatian orang. Ni salah satu contoh umpan lah Banyak umpan anda boleh buat kan. Okay, tapi point dia tu lah yang ketiga, competition dalam market. Anda kena tengok. Dan yang keempat ni saya bagi ekstra sebenarnya. Extra. Yang keempat dalam menentukan sama ada di Salesforce ni anda nak letak offer direct jual ataupun lead gen offer. Yang keempat adalah anda kena tengok strength anda. Kekuatan apa? Yes, kekuatan anda. Sebab dia macam ni. Ada orang karakter dia memang dia tak reti sangat online. Dia memang senang suka sembang dengan orang. Dia suka call, dia suka jumpa, dia sangat bagus offline. Yes. Pun boleh guna. Tapi ada orang, dia memang jenis bukan macam tu. Semua benda dia memang tak suka jumpa orang. Tapi dia suka menulis. Keyboard warrior. Yes. Dia tak nak nampak muka. Yes. Tapi dia power. Yes. Copywriting dia power. Jadi kalau anda jenis orang-orang yang tak reti sangat nak buat copywriting ni, yang dia suka jenis cakap direct dengan orang, anda buat lead gen offer je. Supaya bila anda dapat prospek yang isi nama, email, nombor telefon ni, anda boleh terus call dia. Dan anda close kan. Sebab anda nak buat copywriting pun sampai ke sudah tak katam-katam lagi. Betul tak kan? Anda buat je style macam tu. Sebenarnya saya cakap jujur, saya sendiri. Saya sebelum Fanivo, mungkin ada yang tak kenal saya memang terlibat dalam bidang jualan. Jadi macam-macam produk lah saya jual kan. Asal barang jadi wang. Kan? Asal barang jadi wang. Semua benda saya jual. Tapi offline, saya tak reti. Jadi saya memang orang yang bukan internet sangat. Jadi that's why bila saya buat apa-apa campaign online, kalau sebelum ni, saya memang akan buat benda yang mana online ni untuk pancing prospek yang berminat. Macam ni. Macam ni. Dah dapat saya akan call pakai phone ke, saya pergi jumpa direct. Tapi kalau anda ni jenis orang yang memang tak reti nak bercakap dengan orang sangat, malu kononnya lah kan. Anda boleh juga guna lead gen offer ni, tapi anda close pakai WhatsApp lah. Ataupun anda boleh guna direct offer, direct jual tu pun boleh. Sebab dekat website tu sendiri, anda kena banner copywriting memukau.
supaya membina keterujaan orang yang nak beli produk anda. Itu key dia. Jadi 4 benda ni. Yang pertama adalah keunikan. Anda kena tengok jenis keunikan anda macam mana. Yang kedua, anda kena tengok harga anda, premium ke ataupun harga yang average, semua mampu milik. Yang keempat, anda kena tengok competition dalam market. Dan yang kelima, anda kena tengok kekuatan anda. Ini yang menentukan sama ada offer yang anda nak masukkan dalam Saleskip, offer direct jual ataupun lead generation offer. Bagi umpan lah kan. Macam kes Kowe ni saya bagi umpan review laporan sulit contoh. Ataupun mungkin banyak, sebenarnya bukannya e-book je, anda boleh bagi macam-macam. Boleh bagi video, ataupun kalau tak nak bagi video, contohnya anda boleh bagi barang-barang yang free trial pack ke, yang harga murah sikit pun kita boleh buat. Jadi tak ada masalah. Okay, Tuan Ipik, sebelum Tuan Ipik sambung, Alright. teruskan. Okay, ada soalan yang tanya ialah, okay, data ni bila orang isi, dia keluar dekat mana? Okay, so yang menariknya, sekarang ni kita dah tahu tentang beza direct jual dengan lead gen offer. So bila dia isikan nama, email, nombor telefon ni, yang paling menarik kat dalam Saleskip ni, saya cakap jujur lah, Saleskip ni memang power lah, dia punya sistem paling canggih. Sebenarnya semua nama-nama anda yang masuk ni, nama, email, nombor telefon ni akan disimpan dalam database. Betul. Saleskip menyimpan database tersebut. Betul. So boleh tengok ni So bayangkan bila orang isi je, tadi saya isi Madiha, dia keluar terus kat sini. Exactly. Keluar kat sini. Dan yang lagi best, dengan database yang anda dapat ni, anda boleh goda dia. Banyak cara. Pertama, anda boleh call, anda boleh WhatsApp kalau anda nak, atau anda boleh gunakan email. Betul. Boleh blast email. So dalam Saleskip kita ada function anda boleh blast email ke semua database. Mungkin Madi boleh share. Yes, sebab tu saya nak compliment dengan apa yang Tuan Ipik share tadi. Yes, so betul. ada 4 tadi. Macam mana nak tahu produk kita, kena guna yang direct jual, order form dalam Saleskip kita panggil sebagai order form, ataupun guna opt-in form. Betul. So ni term lah. Kalau anda yang dah guna Saleskip, anda akan perasan kat tepi ni ada 2. Order form yang direct jual, opt-in form untuk kumpul. Pancing prospek ataupun panggil dapatkan database lah. Dapatkan database. So tadi saya sambung sikit So Tuan Ipik cakap betul ke tak betul? Yang mana? Nanti saya beritahu, Tuan Ipik komen lah. Alright. Saya takut sebab ni adalah pakar marketing kan. Jangan. Nanti tiba-tiba salah ni. Okay, saya tunjukkan dulu bila anda punya pengguna, dia masuk makan umpan, dia akan isi. Okay. Dia akan masuk dekat bagaimana tahu Tuan Ipik. Ini saya klik go through, nanti bila tengok kat tutorial, dia akan masuk ke label yang kita dah buat, tag. So daripada sini bayangkan ada 100 orang yang isi, 100 lah dekat sini. Exactly. Yes. Alright. Dan boleh follow up dari sini. Dia boleh copy dan anda boleh call. Kalau dia nak email macam mana? Okay, kalau nak email, anda pergi dekat sini, dekat broadcast. Dekat Saleskip, kita dah mudahkan untuk anda. Okay, anda boleh hantar ribuan email dengan satu klik saja. Dan yang menariknya Tuan Ipik, fungsi ni ramai orang tak tahu. Wow, ramai tak tahu tak guna. Dan ramai tak guna lagi. Mungkin Tuan Ipik boleh share sikit. Bila sebenarnya, katalah saya dah pancing tadi kan. Bila saya nak broadcast email ni? Okey, contoh. Tadi anda buat umpan. Katakanlah macam kes saya tadi, laporan sulit, penapis air, bajet bawah RM100. Okay. So tu umpan dia, saya dah bagi. So dia pun bagi nama telefon email database. So dekat email tu kita boleh buat satu series of email. Dia sebenarnya nak lagi power, anda kena hadir ke Lafani Buah, memang ajar pasal email marketing kan. Saya bukan nak upsell tapi true story. Okay, daripada email tu anda boleh hantar. Hari pertama cakap apa, hari kedua hantar apa, ketiga banyakkan konten. Dan kita ada juga menjual. So dia punya formula saya bagi simple. Content, pitch, content. Content, pitch, content. Jadi katakanlah anda dia dapat database. Kan? Jadi kita boleh hantar hari yang pertama content, hari kedua content, hari ketiga pitch. Pitch ni jual lah apa yang anda nak jual. Hari yang keempat content, lepas tu content lagi hari yang kelima, hari yang keenam jual. Jadi
proses tu menyebabkan orang tak menyampah lah. Kalau anda broadcast ni, kalau tidak asyik belilah saya, belilah saya, Betul. belilah saya, menyampah kat 5 orang. email kita hantar, 5 kita jual. Ah. Memang orang tak klik lah Okay, Tuan Zaidi ada soalan ni. Dia kata, Tuan nak tanya, kalau database prospek yang kita simpan dan bila kita buat first PM dia reply macam irritating sebab kita PM dia. Macam mana ya ada sesuai nak explain dekat dia. Okay, so bila kita, okay dia macam ni. Bab orang suka tak suka ni, dia tetap macam mana anda baik pun takkan semua orang suka anda lah kan. Betul. So anda kena tengok berapa banyak kes macam tu. Kalau kes tu minority, bawah 10%, bawah 5%, anggapkanlah negligible lah, abaikan lah kan. Tapi kalau banyak, anda kena check apa yang anda buat. Tapi dia selalunya jadi benda ni sebab kita terus-terus biasanya lah macam menjual. Sebab orang biasanya, terutamanya prospek yang dapat, yang kita bagi database ni, dia kirim macam ni tau. The money, kata orang putih, duit bukan ada dekat dalam database. Tapi duit ada dalam relationship kita dengan database. Sebab tu, kita kena build relationship. That's why saya cakap kalau anda, sebenarnya anda boleh pergi banyak tempat ajar, tapi di Funny Info pun kita ada ajar tentang email marketing. Memang first 3-4 hari tu kita akan bina repo je dulu. I see. Contohnya kita akan kenalkan diri dan salah satu cara cepat. Nak tak saya ajar cara shortcut bina repo. Boleh komen. Boleh komen nak tak nak bina repo dengan pelanggan ni cepat. Ni bukan apply di online tau. Offline pun pakai. Kalau anda ada stranger tepi tu nak bina hubungan cepat supaya dia suka anda. Macam mana? Okay, macam mana tu Taufik? Senang Saya je. nak tahu. Macam ni. Waktu kita kecil-kecil, mungkin tak semua orang lakon tapi kita selalu didendangkan setiap malam dengan cerita. Okay. So manusia daripada kecil, memang sejak lahir, manusia sukakan cerita. Malah kita sebagai umat Islam, agama tu sendiri pun diturunkan dalam bentuk cerita. So secara fitrahnya, manusia suka story. Bila ada story, dia boleh ada bond. I see. Banyak kan kita selalu kita cakap, inilah produk saya, belilah saya, belilah saya, belilah saya kan. So kadang-kadang kita boleh buat angle berbeza. Kenapa kita jual apa yang kita jual, siapa kita, dulu hidup kita macam mana kita boleh jumpa produk ni, apa yang menyebabkan kita nak jual produk ni. So cerita lebih kepada kenapa kita start bisnes. Yes, kenapa kita bisnes. Jadi orang akan lebih buy with that idea. Cuma saya faham, bila buat benda ni, kadang-kadang ada orang dia tak nak buat. Sebab mungkin anda turn to be jual apa yang anda jual by accident. Tak tahulah tiba-tiba, saya pun tak minta, tiba-tiba terpaksa jual. Itu pun story juga sebenarnya kan. Tapi itulah story untuk bina bond cepat. Jadi dengan cerita. So that's why kalau saya buat closing, siapa kat sini yang stokis? Ni saya tengok Ila stokis kan. Saya dulu pun ada juga ramai ejen. Macam mana saya closing ejen? Saya takkan terus cerita saya punya produk apa, saya takkan cerita terus saya punya plan apa. Saya akan bina repo. Kalau repo tu tak ngam, story tu tak ngam, dia tak suka saya takkan buka cerita. Kalau buka, closing rate akan rendah. Sebab dia akan anggap kita stranger. Bila kita dah bina story, orang akan rasa kita kawan. Jadi that's the thing, kita mulakan. Dan cara yang terbaik sebenarnya, bila kita nak follow up database ni, banyak cara anda boleh guna WhatsApp, boleh guna SMS, email. Tapi cara yang terbaik adalah dia macam ni je. Point dia adalah orang menyampah sebab kita asyik menjual hard sell. Sebab tu orang menyampah. Kan? Jadi kita kena sekali-sekala buat benda di luar kotak. Dia macam ni dalam jualan ni, saya selalu pegang pada satu prinsip. Lagi kita tak menjual, lagi itu orang beli. Jual mahal. Lagi kita tak nak menjual, bukanlah nak jual, nak cerita je, kongsi je kan, nak bagi manfaat, nak share, lagilah orang berminat nak beli. Macam kalau kita dekat kedai kan, apa ada sales team yang promoter Betul. kita nak beli barang, tiba-tiba dia pergi datang dekat, terus kita tak nak beli. Yes, exactly. Betul. Okay, saya nampak. Memang kita takkan benda ni dipanggil itulah ni benda ni sama kalau repo ni yang dah tak kuat, di effect juga. Kadang-kadang ada orang isu saya dah PM prospek krik-krik tu biasanya repo tak ada. Kalau anda prospek contoh nak tahu anda bina repo baik ke tak, contohnya anda PM dia lambat reply. Anda PM dia kata maaf saya lambat reply, dia jaga anak. Itu makna kata repo dah okey.
Tapi kalau dia macam buat dia tak kisah pun. Dia tak rasa bersalah pun kalau dia tak reply message anda. Sebab dia anggap anda stranger, dia tak anda sesiapa. So key dia lah repo. Dekat email sangat bagus sebenarnya untuk anda banner repo kan. Dia orang kata boleh ke pakai email? Boleh. Email ni sebenarnya adalah marketing yang paling relevan dan paling safe. Kenapa dia paling relevan tu tadi? Sebab kalau anda guna WhatsApp ni, boleh lah. Cuma anda kena faham WhatsApp ni dia lebih kepada personal dan orang kadang-kadang dia tak suka diganggu. Betul. Kan? Annoying. Yes, exactly. Kan? Jadi boleh juga nak buat WhatsApp tapi dia cara dia lah. Cuma email ni bagus dia sebab dia taklah terlalu personal. Kita boleh email dia banyak kali kan. Dan bila email yang pertama tu dia suka, dia akan buka email-email kita yang lain. Dia dah tak syabas-syabas nak buka. Nak buka email kita kan. Jadi begitulah ceritanya. Okay, saya tunjukkan sikit macam mana anda boleh broadcast typing dengan menggunakan Cellscape. Alright. So dia punya keyword dia simple je. Yang ni tadi kan waktu saya bila orang isi je. Okay. Kalau saya sempat saya akan tunjuk sikit macam mana nak set up. Tapi point dia adalah saya dah labelkan siapa saja yang masuk sebagai database penapis saya. Ni kita boleh rename lah. Ni untuk pengurusan kita. Pengurusan, kadang-kadang dah banyak database ni kan, pening juga. Kita boleh rename dia sebagai batch. Kadang-kadang. Jadi saya tunjukkan. So, anda hanya perlu pilih sahaja template atau anda boleh start daripada zero. Yes, ni nak buat email tadi nak broadcast email. First anda kena pilih tag kelompok mana dan anda boleh pilih email. Ni dah ada template kan? Dah ada template. So saya nak tunjukkan Tuan Ipik mudah sangat sebenarnya nak broadcast email. Tadi ramai tak tahu macam mana diorang boleh reach. Alright. Sampai kepada diorang punya audience dalam masa yang sangat sekejap. Okay, katakanlah saya nak hantar, saya adalah Tuan Akashah tadi. Okay, saya nak hantar email ni. Okay, ayat apa yang ni saya tak pernah hantar email. Okay, contoh saya cerita pasal umpan tadi lah pendedahan sulit 5 jenis penapis air bajet bawah 100. So dia pun dah dapat umpan saya. So saya akan cakap terima kasih. Tu mesej pertama saya. Terima kasih kerana sudi download laporan sulit ini. Okay. Yang ini saya letak dekat bahagian subjek Yes. Betul. Bukan kasih kera. Terima kasih kerana sudi. Ini mungkin dia punya subjek ni panjang sangat lah, tak sesuai. Tapi mungkin dia boleh buat terima kasih, tanda seru kan. Terima kasih kerana download report ini, laporan ini. By the way, salam perkenalan, saya Akashah, sekian, macam mana saya buat kuih dan sebagainya. Saya yakin anda adalah orang macam saya yang nak mencari penapis air bajet. Maklumlah sekarang ni ekonomi makin getih kan, kita perlu berbelanja secara bijak dan jimat. By the way, baca dulu tau. Kalau ada masalah dah tak clear, boleh WhatsApp saya. Boleh letak link tu kat email. Tak ada masalah. Itu email pertama, contohnya terima kasih. Email yang kedua boleh hantar. Dah baca ke? Kan? Betul. Tolak balik. Dah baca ke? Kan? Jangan lupa baca tau. Sebab laporan ni saya buat khas untuk anda. Contohnya untuk awak lah kan. Untuk anda. Boleh letak nama nanti kan? Betul. Contohnya khas untuk anda. So laporan ni sebenarnya akan dedahkan sebenarnya banyak cara macam mana kita boleh jimat duit dengan beli penapis air tapi dapat barang yang berkualiti. Kalau ada yang tak clear pun boleh WhatsApp saya lagi. Dah 2 dah. Yang ketiga, mesti dah baca kan. Okay, kepada Syafiq yang dah baca ni, okay, saya sebenarnya adalah trusted seller kuih. Saya menjual pelbagai produk rangkaian kuih. Dan apa kelebihan ambil dengan saya? Contoh, kita boleh cerita benda tu. Email yang ketiga. Kan saya cakap content, pitch. Pitch ni dah cerita jual lah. Lepas tu content. Okay. King Top, penapis air yang terbaik kuku. Contohnya kan, harga paling murah. Contoh kan. So kita dah boleh masuk email yang keempat. Inilah kelebihan King Top. Kita bagi konten. By the way, jika perlukan bantuan untuk dapatkan penapis air, boleh kontak saya. Itu email yang keempat. Email yang kelima, kita boleh buat perbezaan antara Will.i.am dengan SK Magic. Contohnya kan. Terangkan lagi konten. Lepas tu kat bawah tu kita boleh buat tak nota kaki. By the way, kalau anda tercari-cari penapis air nak beli, bolehlah kontak saya. Tu dah jadi email yang kelima. Tadi ke-6. Yang ketujuh, last call.
promosi ni akan tamat. Kan boleh buat. Tak adalah asyik-asyik last call, asyik-asyik promosi tamat, tak tamat-tamat promosi kan. 7 kali, mesti 7 kali promosi kan. Dia pelbagai. Jadi itu cara dia lah I see. Sekejap, saya nak tunjukkan kalau saya send email ni, dia masuk ke dalam email saya. Alright, ni contohlah email ni kan. Betul. Sebab saya rasa sayang sangat, pengguna kita tak tahu pun pasal email ni. So menarik sangat apa yang Tuan Epic share tadi. Yes. Macam mana sebenarnya kita nak follow up customer dengan lagi berkesan. Exactly. Betul? Tuan Epic sedar tak sedar, kita sebenarnya dah cakap selama 55 minit. Macam tu Tuan Epic, banyak lagi tak tenaga ni. Oi, saya rasa dah bagi all out dah ni. Betul, saya dah cakap dengan Tuan Epic tadi. Tuan Epic tanya, live ni berapa lama? So saya cakap, selalu kita buat dalam 30 minit, 40 minit. Tapi berdasarkan pengalaman yang lepas, once dah start cakap, dia tak boleh stop. Tak boleh stop. So rugi sangat anda, kawan-kawan anda yang tak bersama kita hari ni sebab banyak sangat ilmu yang Tuan Epic share kan. Sambil saya tengah login ni, kejap ya. Saya nak tunjukkan macam mana bila kita dah send, dia masuk ke dalam kita punya sistem. Maksud panjang sangat ni. Betul. Maklumlah. Dia banyak rahsia. Cyber security. Sebab sekarang banyak sangat orang hack. Okay, sekarang ni saya nak try send dulu. Okay, kalau anda yang tak pernah gunakan SendScape kan, sangat mudah. Kalau dulu Tuan Epic nak send email banyak-banyak ni, Tuan Epic guna apa? Dululah. Nak follow up bunyi dia ada sebenarnya sistem yang dipanggil autoresponder. Tapi kalau anda orang yang bukan teknikal nak set up tu, mau berfikir jugalah kan. Anda guna je lah SendScape ni, dah memang semua ada, all in. All in all in dekat dalam ni. Betul. Okay, so yang ini email yang saya hantar sebelum ni. Saya masuk email apa yang tadi? Ni dekat promotion. Promotion. Yeah. Okay, saya dapat dah. Saya harap anda boleh nampak. Oops. Yang ini. Betul ya? Dia kiri kanan. So kita ada 2 screen lah. Behind the scene Okay, so kat sini Tuan Epic. Saya dah hantar tadi dan saya hantar untuk tunjukkan demo je. Macam mana email akan masuk ke dalam anda punya pelanggan punya email. Yes, exactly. Kalau dulu nak set up lama dengan SendScape, klik, dah send. Betul. All in one. Exactly. Sangat mudah. Dan macam mana nak gunakan email yang Tuan Epic sharekan tadi. Alright, menarik. Okay Tuan Epic, sebelum kita mengakhiri saya rasa ni ada satu saya nak ada jap. Okay, saya jawab saya tak nak menghampakan. Saya anggap Tuan Zaidi last lah dengan Puan Ila. Ila dulu. Nak tanya customer je tak nampak. Nak tanya customer dah buat order dalam sikit. Kita boleh nampak tak order tu dalam boleh nampak tak order customer tu dalam email atau WhatsApp? Boleh tak nampak order tu notification, dalam saya rasa. email and WhatsApp. Okay, saya jawab soalan ni lah. Okay, kalau untuk WhatsApp kita tak ada lagi fungsi tu. Tapi kita memang tengah cuba tambah fungsi tu sekarang behind the scene. Okay, tapi untuk email, jawapan dia sebab bila customer anda beli order form, beli macam coklat, dia akan dapat email yang mengatakan yang pembayaran so, jawapan pada Puan Ila boleh. Cuma di email saja. Alright, untuk Tuan Zaidi, Tuan Zaidi. Okay, Tuan boleh bagi idea tak produk perfume? Apa ya konten dan umpan sesuai? Okay, tadi Tuan, saya menceritakan tentang offer, betul tak? Saya cakap ada 2 offer, direct jual ataupun jual secara tidak langsung. Okay, indirect selling lah kan, ataupun lead gen offer. Okay, tapi Tuan kena tengok kalau dalam kes perfume ni mungkin saya tak cakap betul. Persaingan tu agak tinggi sebab ada ejen lain yang jual juga. Jadi mungkin Tuan nak pergi pada lead gen offer. Okay, so tak ada masalah. Bab lead gen offer ni saya boleh share umpan dia. Cuma Tuan kena tengok balik. Kalaulah Tuan buat lead gen offer pun, dapat offer tu, saya boleh buat contohnya umpan, dapat prospek dan prospek tu close. Tuan kena tengok berapakah Tuan punya margin keuntungan produk. Kalau macam dalam kes ni sebenarnya dia agak advance lah. Saya tak cover dalam topik ni tapi saya share untuk Tuan Zaidi. Sebenarnya kalau Tuan je margin tak besar, sebab perfume kan untung dia tak banyak kan. Tuan boleh ubah strategi daripada Tuan jual perfume ni kepada pengguna. Tuan buat benda yang sama tapi bukan Tuan jual perfume.
Tuan buat kempen rekrut agent ataupun dropship. Sebab bila orang sign up, dia akan beli sekali banyak. Bila sekali banyak, tuan ada keuntungan yang lebih sikit untuk cover cost. Ni cerita kalau tuan buat FB ads lah. Kalau tak buat, pakai kat wall-wall share semua okey, tapi dia kurang efektif. Sebab isu dia bila tuan buat di group ataupun di personal, kita tak tahu berapa banyak orang yang masuk ke website, kita tak boleh nak track. Tapi Facebook ads boleh buat, IG ads boleh buat. Dia memang design untuk benda tu. Okay, saya harap menjawab Tuan Zaidi punya soalan. Alright. So Tuan Mak Hafiz ada Satu soalan lagi. Alright, satu soalan last lah saya bagi Jika Okay. kita ada banyak email selain dalam sales kit, boleh tak kita masukkan sekali? Okey. Tuan kena faham, email yang tuan cakap tu itu merujuk kepada, saya rasa mungkin Madi lebih pakar untuk jawab ni. Ya, saya tengah cuba memahami soalan ni. Sebab saya yakin Tuan yes. Hafiz ni dia ada email Gmail, contohnya hafiz@gmail.com. So sekali dia ada broadcast dekat Saleskip. So macam mana nak masukkan? So mungkin Tuan Zaini Hafiz kurang faham lah saya faham. Saya ada dua jawapan untuk tu. Dia macam ada dua soalan at the same time. Pertama sekali, yang ada fungsi dalam Saleskip sekarang dia one way. Maksudnya anda boleh hantar daripada dalam Saleskip keluar. Tapi kalau nak tarik email anda keluar dalam Saleskip, kalau itu soalan Tuan Muhammad Hafiz, dan tak boleh yang itu. Tak boleh lagi. Okay? Tapi soalan yang kedua adalah kalau macam mana nak linkkan Gmail, kalau dia guna Gmail dengan Saleskip. Maksudnya nak hantar email ni menggunakan Gmail dia. Boleh. Dan dia akan keluar di Gmail dia lah. Boleh. So cara dia adalah kalau ada perasan ni ada satu button. Sekejap saya share screen. Saya hampir lupa share. Okay, anda akan perasan dekat paling bawah sekali ada custom SMTP. Sangat-sangat technical. Sebenarnya simple je. Rasanya boleh contact support kot. Boleh contact support. Boleh sebenarnya. Boleh. Nanti maknanya kalau tuan akan hantar, dia hantar pakai Saleskip. Dan dia akan dapat ke email orang si fulan bin si fulan yang database kita ni lah. Melalui Gmail dia. Tapi dia bukan menggunakan Saleskip sebenarnya. Dia dah guna Gmail. So benda ni hanya software yang bantu untuk Gmail hantar. Sebab dia lagi mudah lah kan. Kalau tidak Gmail tu salah satu nak kena hantar. Dan bagusnya benda kalau kita buat macam tu. Kalau orang reply email tu, kita akan dapat email tu di dalam Gmail. Betul. Dan kalau nak tahu lebih ada tutorial dah. Nanti mungkin tim support boleh tolong sharekan link tutorial khas untuk Tuan Muhammad Zaidi. Alright, exactly. So last ni tadi, Tuan Zaidi dia tak clear. Dari segi Saleskip ni boleh hire agent. Boleh tuan, agent dengan jual produk ni tak ada beza pun. Kalau produk, orang tu beli satu. Kalau agent dia kena beli 10. Tengoklah package yang tuan offer macam mana. So it's the method of apa yang tuan tulis kat dalam copywriting Saleskip ni lah. Tapi untuk kes tuan, kalau tuan nak rekrut agent pun sekali lagi macam saya bagi tahu, walaupun margin dia besar, tapi tuan tak boleh nak buat direct recruit macam tu sebab mungkin persaingan tinggi, orang lain pun rekrut orang jadi agent juga. Apa kelebihan jadi agent tuan berbanding agent orang lain? Jadi mungkin tuan boleh buat, contoh umpan dia akan jadi macam ni. 5 cara jana pendapatan duit tepi part time tanpa ganggu kerja masa hakiki. Contoh. So orang yang bekerja nak jana pendapatan, orang akan download tak benda tu. Bila dia download, maka dia dah jadi prospek. Jadi tuan close lah pakai WhatsApp ke call dia. Saya tengok tuan ada download report ni, tuan berminat nak jana pendapatan. Saya tahu tuan sekarang buat apa. Contohnya saya Zaidi, kenalkan diri kita, saya dah lama buat bisnes ni sebagainya, dan kita boleh start jual package agent kita. I see. Alright. So jualan tu tak dibuat dalam Saleskip, dia gunakan Saleskip untuk dapat prospek, dapat lead. Dapat lead. Okay. Exactly. So Taufik, kita dah berada di penghujung live. Exactly. Okay, sebelum kita habiskan live ni, saya nak tolong recap dulu. Okay, in case lah diorang dah banyak sangat yang Taufik sharekan tadi. So kita tolong ringkaskan supaya diorang ingat. Alright. Okay, so saya sharekan balik satu skrin ni. So basically, apa yang Tuan Epic ceritakan pada tadi ialah ni, 3 langkah. Betul tak Tuan Epic? 3 step. Macam mana nak pancing pelanggan yang berkualiti. Untuk kes, kalau produk dia ni memang tak boleh jual direct. So tadi, kalau anda masih bersama dengan kita daripada awal tadi, Tuan Epic ada kongsikan kenapa orang tak membeli. Kenapa yang masuk website kita ni hanya orang yang sama saja. So Tuan Epic ada kongsikan sikit pasal macam mana nak improve lagi segi marketing. Macam mana nak cari target audience yang betul. Daripada copywriting tu sendiri.
Dan step yang kedua, Tuan Epik ada juga kongsikan macam mana kita nak bezakan produk kita ni sesuai guna opt-in-farm ataupun lead generation bahasa atas Tuan Epik. Bahasa tinggi lah. Bahasa tinggi dia. Macam mana nak gunakan website anda ni untuk kumpul database baru. Sebab setengah orang produk dia dia boleh jual direct kalau harga dia rendah. Kat sini Tuan Epik ada share kat 4, betul? Yes, exactly. 4 key points. Macam mana anda nak tahu anda kena guna opt-in form ataupun order form. Dan yang terakhir sekali kita ada, Tuan Epik pun ada dedahkan rahsia. Database dah dapat, follow up, Betul. pakai email, pakai segala channel yang anda boleh gunakan. Yes. So saya rasa amat teruja dan sedih juga. Sebab saya rasa, saya percaya Tuan Epik ada banyak lagi nak share dengan korang. InsyaAllah tak sempat saya nak join, nak share kalau anda banyak-banyak. nak Tuan Epik bersama dengan saya skip lagi, mungkin untuk minggu-minggu akan datang, boleh komen. Boleh vote lah. Banyak, yes, kalau boleh sudi, vote. kalau tak sudi nak buat macam mana. Sebab ada banyak benda yang Tuan Epik hold back. Ada Tuan Zaidi, ada Tuan Zaidi. Kalau copywriting kita ada. Yes. Boleh contact support kita, insyaAllah kita akan bantu. Alright, so Tuan Epik ada kata-kata terakhir untuk kita punya pengguna. Majulah sukan untuk negara. Majulah sukan untuk negara. Okay, terima kasih Tuan Epik sebab sudi bersama dengan Salescape. Dan kita berasa sedih dan excited juga. Dua kali saya ulang. Sebab dah berada di penghujung, saya harap anda belajar sesuatu dan wajib apply apa yang Tuan Epik kongsikan tadi. Apply dan mungkin anda boleh share dengan kami apa result dia. Okay. So, majulah sukan untuk negara bersama Tuan Epik, pakar marketing kita pada live bersama Salescape minggu ini bersama saya Maria Hassan. So, jumpa lagi pada minggu akan datang, hari yang sama. Yes, hari yang sama. Stay tune. Stay tune untuk topik yang lagi menarik. So, anda boleh kongsikan mungkin apa anda nak cover pada minggu depan yang anda nak kita dedahkan. Kita akan bawa tetamu yang sama hebat macam Tuan Epik. Alright, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Pagi. Alright, pagi. Okay, bye. Bye-bye. And broadcast.